sekarang dalam kelas cikgu, kalau cikgu tanya tolong jawab. Kalau tak ambuh jawab, cikgu not left meeting. Okay? Tolong bagi respon kalau cikgu tanya apa-apa. Tak ambuh jadi macam cikgu cakap seorang. Tak aciah gitu. Dalam keadaan sekarang ni awak kena respon. Kalau kita kelas bersemuka tak apa, awak tak mahu respon pun cikgu boleh nampak awak. Sekarang ni cikgu duk nampak awak. Okay? Jadi kalau cikgu minta tolong, cikgu tanya soalan, tolong jawab. Faham ke tak faham pun jawab. Kalau cikgu tanya faham ke tak, jawab. Okay? Tolong be serious. Okay. Alright, so jadi hari ni kita masuk kepada subtopik 11.3 iaitu jin dan juga alel. Okay, sebenarnya kita dah tahu dah hari tu maksud jin dengan alel. Tapi yang ni maksudnya dia nak bagi tahu dengan lebih detail, so awak lebih faham tentang jin dan juga alel. Okay, kita tengok dulu definisi locus. Locus ni apa? Locus ni adalah kawasan yang spesifik ataupun lokasi yang spesifik. Lokasi yang spesifik yang diduduki oleh jin pada kromosom. Macam contoh macam apa? Alel kan? Alel dia mewakili jin, lepas tu dia duduk pada lokus yang tertentu. Maksudnya lokus ni adalah lokasi yang spesifik. Yang diduduki oleh jin pada kromosom. Alright. Setiap kromosom dia bawa banyak jin. Right. Dalam manusia, bilangan jin yang mengekutkan protein dalam satu set kromosom haploid. Maksudnya dalam sel gamet kita lebih kurang ada 25,000 jin. Dalam kita punya sel gamet. Dalam satu set kromosom haploid. Dalam gamet 25,000. Jadi kalaulah berlaku persenyawaan, maksudnya bilangan jin tu dia jadi 50,000. So ini untuk satu kromosom yang haploid. So alel ni alel dia mewakili sesuatu jin, turut menduduki lokus yang sama dengan jin tersebut. Alel yang mewakili sesuatu jin, alel dia mewakili sesuatu jin. Jadi dia pada kromosom. Raja menemukan terdapat 5 jin beserta alel masing-masing pada lokus yang tertentu pada sepasang kromosom holog. Kita tengok gambar ni. Ini adalah ni lokus ni, warna biru ni adalah lokus. Ni jin sebenarnya. So ni jin, ni jin. Kan ke bawah. Nisan ini adalah lokus, kawasan spesifik. Kawasan yang menempatkan alel, kawasan yang spesifik. Iaitu lokus yang tertentu pada kromosom. Inilah kawasan ni adalah lokus. Jadi inilah alel yang mewakili jin. Ini alel apa ni? Heterozygot ke homozygot? Homozygot. Heterozygot. Cikgu ingat cikgu duduk buka mic. Homozygot ke heterozygot? Heterozygot. Yes, heterozygot. Kenapa heterozygot? Sebab A besar, A kecil. Dia berbeza. Kalau C dengan C, alel ini adalah alel yang Homozygot. homozygot apa? Resesif ke dominant? Dominant. Yes, homozygot dominant. Alright, ni adalah centromere. Ni merupakan pasangan kromosom homolog tapi dalam bentuk dia adalah kromatik. Faham tak? Kita belajarkan sebelum ni bentuk kromosom dia boleh jadi kromatin, bentuk berbenang-berbenang halus, dia boleh jadi
kromatik dan juga dia boleh jadi bentuk kromatik, awak kata kromatik kembar kan dalam buku teks tu, tapi cikgu suka kalau sebut ni sebagai bentuk kromosom lah. Okey, tapi kalau dalam bentuk ni, ni adalah kromatik. Okey, tapi dipanggil kromosom homolog lah. Ada juga bentuk dia macam ni kan, kromosom homolog. Okey, ni. Kalau gini dua ni. Ni kromosom homolog. Tapi ni adalah bentuk kromosom lah, tapi bila dia duduk gini dia adalah pasangan kromosom homolog. Okey. Alright. Okey, jadi sekarang ni ni pula. Pada lokus ini jin dikatakan homozygote kerana mempunyai alel yang sama. Tengok. F besar. Ni alel lah ni. Okey, ni adalah alel. Alel F besar. Alel yang mewakili jin. Okey. So F besar adalah homozygote dominant. Okey, kalau macam ni pula. J besar, J kecil. So homozygote recessive. Okey, pada lokus ini, lokus apa dia? Kawasan yang spesifik pada sepasang kromosom. Okey, jin ini dikatakan heterozygote kerana mempunyai alel yang berbeza. So M besar, M kecil. So dia adalah heterozygote. Itu maksud dia. Okey, kalau kamu tengok muka teks muka surat 241, cuba kamu tengok 241 buku teks. Okey, kat situ dia ada ajar kamu aktiviti 11.2 tu, dia ajar kamu untuk buat analogi untuk hubung kaitkan alel, lokus dengan jin pada kromosom. Okey, contohnya macam ni. Okey, dia kata kita andaikan pusat beli belah tu, satu kawasan pusat beli belah, andaikan pusat beli belah X itu adalah kromosom. Maksudnya contoh pusat beli belah apa namanya tu, Pasifik, Pasifik pula dah. Apa ni? KTCC kan? Okey, KTCC. Anda nak masuk ke? Sekejap. Okey. Jadi contohnya pusat pusat beli belah KTCC Mall contohnya. Itu kita andaikan dia sebagai pusat beli belah itu adalah sebagai kromosom. Okey? Alright, lokus pula kita andaikan macam dalam buku teks ini diandaikan sebagai tempat letak kereta tingkat 1. Okey, itu adalah lokus, kawasan yang spesifik. Okey? Kotak dia berapa? Kotak dia 212, 213, 214. Itu adalah lokus. Satu kawasan yang tertentu pada kromosom. Nampak tak? Kromosom ni adalah pusat beli belah. Okey, pada kromosom ada lokus kan? Lokus yang tertentu. Jadi ada tempat letak kereta pada tingkat 1. Okey, ada kotak 212, 213, ada 214. Jin ni apa? Jin ni kereta sedan. Okey, kereta sedan, nampak tak? Yang akan parking dalam kotak 212, 213 dengan 214 tu adalah kereta sedan. Itu adalah jin. Okey, alel ia lebih spesifik lagi sebab alel akan mewakili jin. Okey, alel mewakili jin. Jadi alel adalah kereta sedan berjenama P. Kereta sedan berjenama Q. Kereta sedan berjenama R. Maksudnya lebih spesifik. Okey? Jadi alel itu mewakili jin. Nampak? Alel terletak di mana? Alel terletak di lokus yang tertentu pada kromosom. Faham tak? Kereta tu duduk dekat mana? Kereta sedan R duduk dekat mana? Kereta sedan R duduk dekat tempat parking di tingkat 1 dalam pusat beli belah X. Okey, faham tak? Kita dah faham? Faham? Orang lain? Orang lain? Siapa dia ada ni? Faham? Okey, ada 18. Maksud 17 lah ni. Okey, 3 orang tak masuk. Okay. Alright. Okay.
Faham maksudnya macam mana tadi? Kromosom itu kita andaikan sebagai satu tempat pusat belah. Okey, itu adalah kromosom. Dalam pusat belah itu ada tempat parking. Okey, tempat parking itu pula ada petak-petak dia. Dalam buku teks tu dia kata petak 213, 212, 213, 214. Itu adalah locus, maksudnya kawasan. Kawasan yang spesifik. Siapa nak duduk kat kawasan? Siapa yang nak parking dalam kawasan itu? Okey, alel lah nak parking. Tapi alel itu mewakili jin. Jin adalah jenis kereta tu, kereta sedan. Okey. Lepas tu alel adalah kereta sedan berjenama P. Kereta sedan berjenama Q, kan? Contohnya macam mana? Contohnya kalau macam jin tentang ketinggian tak? So alel dia apa dia? Tinggi rendah. Tinggi rendah. Gitu. Okey? So dia akan nampak tak dia lebih spesifik alel ni. Boleh Okey. Cikgu masuk sikit pasal pewarisan manusia tapi cikgu tak masuk banyak lah, masuk sikit takut awak pening Okey, kita tengok pasal pewarisan manusia. Okey, 11.4. Okey. So kita ni kita punya kromosom kita, okey, ada dua jenis Ada dua jenis kromosom dalam manusia. Iaitu autosom dan juga kromosom seks. Okey. Autosom ni apa? Kromosom seks ni apa? Okey. Alright. Sel soma. Okey, sel soma ni apa sel soma? Apa dia sel soma? Ingat lagi tak sel soma? Selain sel gamet. Yes, very good. Okay. Okay. Semua sel selain daripada sel gamet. Okay. Jadi sel soma manusia ni kita ada 44 autosom. Okay. Sebab kita punya kromosom ada berapa? 46. Kita ada 46 kromosom manusia. Okay. Jadi sel soma kita dia ada 44 autosom. Okey, dan ada 2 kromosom seks. Jadi autosom ni adalah dia yang mengawal semua ciri sel soma. Okey, autosom mengawal semua ciri sel soma. Okey, dan dia ada 44 autosom ataupun 22 pasang lah. Kan? 22 pasang, so dia jadi 44. Jadi 44 autosom dan juga 2 kromosom seks. Jadi 44 tambah 2 dapatlah 46. So jumlah kromosom pada manusia. Okay. So autosom berbeza dari segi saiz dan juga panjang. Okay, kalau kita tengok kalau gambar dia nanti kita tengok. Okay. So ni jenis kromosom Okay, so autosom terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. Ini dalam sel gamet, okey, 22. Okey, kromosom seks terdiri daripada pasangan kromosom nombor 23. Faham tak maksudnya? Faham tak maksud dia? Kita punya gamet kita, sel gamet, kromosom Allahu Akbar. Bilangan kromosom pada gamet, sel gamet adalah 23 kan? Okey, sperma bawa 23. Ovum bawa 23. Jadi bila persenyawaan berlaku barulah jadi kan. Okey, gamet ni gamet jantan contohnya. Ni gamet jantan. Okey, tambah 23 daripada gamet betina. So dapatlah 46 kan. Okey. Kalau kita kira, kalau kita tengok kepada yang ni dia tunjuk dia bagi tahu pasal kromosom dalam sel gamet. Okey. Jadi kalau autosom dia terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. Okey. Yelah dia jadi ataupun jadi nombor 44 lah kan. 22 kali 2 kan dapat 44 lah. Okey. Tapi kalau kromosom seks dia terdiri daripada pasangan kromosom nombor 23. Nanti kita tengok. Okey.
Autosom mengawal semua ciri sel soma. Sel soma adalah sel selain daripada sel gamet. Okey. Kromosom seks mengandungi jin yang menentukan jenis jantina. Yang itulah sama ada kita ni adalah 44 tambah XX atau 44 tambah dengan XY. Apa dia XX, apa dia XY ni? 44 adalah autosom yang mengawal ciri sel soma. XX adalah yang menentukan jantina. Yang ni perempuan ke lelaki? Perempuan. Yes, very good. Yang ni adalah perempuan. Okey, kalau lelaki, dia punya susunan kromosom dia 44 tambah dengan XY. So ini adalah lelaki. Sorry. So ini adalah la ilaha illallah. Sorry. Sekejap. Ni adalah apa cikgu punya ni? Okey, dia adalah lelaki. Okey. Alright. So autosom contohnya adalah jenis kumpulan darah, ketinggian dan juga warna kulit. Maksudnya yang mengawal sel soma selain daripada sel pembiakan. Okey, yang untuk kromosom seks, bagi lelaki kromosom seks ialah XY. Tengok. 44 tambah XY adalah lelaki. Manakala kalau perempuan pula 44 tambah XX. Okay. So kalau kamu tengok buku teks tu, muka surat 242. Okay, tengok kromosom seks, kariotip lelaki 44 tambah dengan XY. Nampak kat hujung tu adalah XY. Dia berbeza, kromosom seks dengan autosom dia berbeza daripada segi saiz, kedudukan saiz dia punya panjang dia tak sama. Okey. Kalau kariotip perempuan 22 44 tambah dengan XX. So yang itulah yang menentukan jantina. Okey, tengok. Okey, kromosom seks bagi lelaki XY. Okey, mempunyai saiz yang berbeza. Nampak X dengan Y dia berbeza. Okey, kromosom X lebih panjang manakala kromosom Y lebih pendek. Okey. Kromosom Y hanya membawa jin yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Itu. Dia hanya bawa gen yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okey. So, bilangan dan juga struktur kromosom yang hadir dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotip. Okey. Bilangan dan struktur kromosom. Okey. Bilangan dan struktur kromosom yang ada dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotip. So kalau muka surat 242 itu adalah kariotip, bilangan dan juga struktur kromosom. Okey. So macam mana kromosom ini disusun? Kalau kamu tengok gambar rajah tu. Okey, kromosom itu disusun secara berpasangan, okey, iaitu mengikut pasangan kromosom homolog. Okey, berdasarkan saiz, kedudukan sentromere dan juga corak jalur pada kromosom. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni. Kariotip ni apa tadi? Adalah apa? Bilangan dan apa dia? Struktur. Yes. Bilangan dan juga struktur kromosom. So macam mana dia boleh susun ini? Dia tengok kalau saiz dia lebih kurang sama, dia susun sama. Okey? Dia susun secara sama. Nampak dia sebab dia adalah pasangan kromosom. Nama pun homolog. Homolog ni maksudnya sama. Lebih kurang sama. Nampak 8. Lebih kurang sama Tapi bila sampai dekat kromosom seks, okey, kromosom Y lebih pendek berbanding dengan X. Okey? So ini menunjukkan ini adalah lelaki 44 tambah dengan XY. Habis tu kenapa 22 kat sini? Ini adalah apa dia? Dipasangan kan? Bila dipasangan 22 kali dengan 2 lah jadi 44.
Okey, sama juga. Yang ni juga. Okey, yang ni adalah kariotik perempuan. XX. Okey. So Y inilah yang menentukan ciri seks. Okey. Alright. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, perubahan bilangan kromosom boleh terjadi akibat kegagalan kromosom homolog berpisah semasa anafasa 1 atau kromatid kembar gagal terpisah semasa anafasa 2. Okey. Okey, akan ada berlaku kecacatan disebabkan oleh kegagalan kromosom homolog tu berpisah. Kan? Masa anafasa 1 sepatutnya kromosom homolog ini berpisah, betul tak? Sepatutnya kan? Okey. Dan ada sesetengah orang yang mengalami dia punya kromosom homolog ni tidak terpisah masa anafasa 1. Ataupun kromatid kembar, kromatid sebab bila dia dah pergi ke anafasa 2 dia dah jadi kromatid kembar ataupun bentuk kromatid je lah. Okey, dia gagal berpisah. Sepatutnya dia berpisah. Kan? Dia berpisah ke kutub yang bertentangan. Tapi masa anafasa 2 dia gagal berpisah. Kamu kena ingat balik kalau bab pembahagian sel ni. Okey, dia gagal berpisah. So apa yang berlaku? Okey, peristiwa ni dipanggil sebagai tak disjungsi. Okey, dan boleh berlaku pada kromosom-kromosom yang tertentu. Okey, dia panggil tak disjungsi. Okey. So, apa kesan dia? Okey. Apabila tak disjungsi berlaku, tak disjungsi tu apa tadi? Kromosom homolog gagal berpisah pada peringkat anafasa 1 ataupun apa dia tadi? Kromatid gagal berpisah pada peringkat anafasa 2. So bila tak disjungsi ni berlaku, okey, sama ada pada sperma ataupun ovum, okey, dia boleh menjadikan, dia akan mengubah bilangan kromosom tu. Okey, faham tahu tak kalau kita manusia normal 23 tambah 23 dapat 46 kan? Ada manusia yang tidak normal, dia jadi 23 tambah dengan 24, so dia jadi 47. Normal tak? Normal tak? Tak. Ada juga manusia yang 23 tambah dengan 22, dia jadi 45. Normal tak? Tak. Okey, so ni orang yang normal. Dia punya gamet bawa kromosom tu bilangan dia 23 tambah 23. So kenapa boleh jadi 47? Kenapa boleh jadi 45? Sebab tak disjungsi kromosom berlaku. Okey, faham? Faham Okey, jadi bila tak disjungsi ini berlaku, jadi bilangan kromosom akan kurang daripada 23, iaitu akan jadi 22 ataupun lebih daripada 23, iaitu 24. So akan jadi manusia yang tidak normal. Okey, so macam cikgu kata tadi, so bila berlaku persenyawaan, zygote yang terhasil tu dia akan jadi 45 kromosom ataupun 47 kromosom. Dia tak jadi normal sebab kita normal adalah 46. Ini adalah contoh penyakit genetik, okey, yang disebabkan oleh tak disjungsi kromosom, iaitu Down syndrome, sindrom Down, okey, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. Ramai cikgu dengar orang kata, oh patutlah anak dia Down syndrome, kakak dia Down syndrome juga. Salah macam tu. Penyakit Down syndrome bukan merupakan penyakit pewarisan. Maksudnya bukannya diwariskan. Faham tak maksud cikgu? Bukan diwariskan. Bila keturunan ada Down syndrome je, anak memang confirm ada Down syndrome. Salah. Okey, itu adalah salah. Okey? Sebetul-betulnya adalah penyakit Down syndrome ini adalah penyakit genetik. Memang dia genetik sebab dia melibatkan kromosom. Tetapi bukan boleh diwariskan. Dia tidak boleh diwariskan. Sebab apa? Ianya disebabkan oleh tak disjungsi kromosom. Siapa-siapa je boleh kena ni.
Engkau sultan ke, engkau raja ke, engkau pensyarah ke, engkau cikgu ke, engkau orang miskin ke, contoh, engkau orang kaya ke, tak kisah siapa-siapa. Siapa-siapa boleh kena. Okey? Tak semestinya kita ada ahli keluarga yang Down syndrome, anak kita pun akan ada yang Down syndrome. Tidak. Okey? Jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh tak disjungsi kromosom. Apa dia tadi? Gagal. Kromosom homolog tadi dia gagal berpisah masa anak fasa 1 dengan kromatik gagal berpisah semasa anak fasa 2. Sama juga dengan sindrom Turner. Pernah dengar tak sindrom Turner? Pernah. Dia jadi guana. Tekuk je. Dia puang ke lelaki? Buang. Buang. Dia puang. Dia puang tapi kita nampak dia abnormal. Okay? Dan juga sindrom Klinefelter. Yang ni khunsa. Dia ada dua-dua. Ada dua-dua organ pembiakan. Okay, ni khunsa. Okay? Faham Jangan kata penyakit ini boleh diwariskan daripada satu generasi ke generasi. Tidak. Ianya adalah disebabkan oleh tak disjungsi kromosom. Mungkin atas faktor-faktor yang tertentu lah. Okay, kalau terdedah kepada bahan radioaktif ke benda macam-macam lah faktor-faktor dia. Okay. So kita tengok ni yang ni adalah karyotip. Karyotip tadi apa dia? Struktur dan juga bilangan kromosom. Okay. Tapi dia seorang lelaki dengan Down syndrome. Apa yang pelik dekat dia punya karyotip dia ni? Apa yang pelik? Yes, very good. Pada kromosom yang ke-21 dia ada trisomi. Sepatutnya ada sepasang kan? Tapi pada kromosom yang ke-21 dia ada trisomi. Dia ada 3. 1, 2, 3. Trisomi 21. Maksudnya pada kromosom yang 21 ada 3 kromosom. Okay? Jadi dia punya ni jumlah kromosom dia sebab dia dah terlebih 1. So 46 tambah 1 lah 47. Okay? Jadi sepatutnya kita manusia biasa 44 tambah dengan XX ataupun 44 tambah dengan XY. So disebabkan oleh tak disjungsi kromosom, so dia jadi 45 tambah dengan XY. Ini untuk lelaki. Okay, so kita nak tengok jantina, kita tengok je kat hujung ni. XX ataupun XY. Okay. Jadi ini dipanggil sebagai sindrom Down. Apa ciri-ciri sindrom Down? Apa ciri-ciri sindrom? Apa dia? Lidah je. Lidah terjelir kan? Mata sepet. Okay, lepas tu kerencatan otak. Lepas tu suka untuk bertutur, muka lebih kurang sama. Itu adalah ciri-ciri Down syndrome. Okay? Ada Down syndrome yang boleh bercakap, ada Down syndrome yang tak boleh bercakap. Dia just express dia punya feeling, dia menjerit-jerit macam tu je. Okay. Alright. Yang kedua, disebabkan oleh tak disjungsi kromosom tadi tu adalah sindrom Turner. Okay, sindrom Turner. Iaitu jumlah kromosom dia 45. Dia tak cukup satu kromosom. Okay, kalau kita tengok karyotip dia, dekat mana yang kurangnya? Dekat pasangan kromosom yang keberapa? Ke-23. 23, yes. Kat sini kan. Sepatutnya ada 2 kan, sama ada XX ataupun XY lah. Tapi sekarang ni X saja. Jadi disebabkan X saja, so dia jadi perempuan lah. Tapi dia jadi perempuan yang tidak normal. Okay. So dia punya susunan dia, kromosom dia adalah 44 tambah dengan X kosong. Okay, X kosong sebabnya tak ada tak cukup pasangan. Okay. Jadi dia kekurangan satu kromosom X pada pasangan kromosom seks. Okay. Jadi yang perempuan ini adalah sindrom Turner ni adalah perempuan. So apa ciri-ciri perempuan orang yang mengalami sindrom Turner ni? Tak ada ovari. Tak ada ovari? Bukan, dia dok mari uzur kena. Dia dok mari uzur, dia dok period. Dia punya kita haid tidak berlaku.
pertumbuhan ciri seks sekunder dia tak berlaku Kalau perempuan kan, kalau dia dah mencapai akhir balik, dia dia punya punggung dia melebar kan. Okey, suara dia jadi merdu. Dia macam dia jadi ketinggian dia pun dia tak tinggi, ketinggian dia tak meningkat. Okey. Lepas tu dia punya payudara dia tak membesar. Maksudnya dia punya ciri seks sekunder dia tu terbantut. Itu perempuan yang mengalami sindrom Turner. Okay. Alright. Dan lagi satu, last sekali untuk tak disjungsi kromosom adalah sindrom Klinefelter. Okay, yang ni adalah Hunza. Okay, so bilangan kromosom dia 47. Maksudnya dia lebih dari satu daripada orang yang normal. So 44 tambah dengan XXY terlebih. Sepatutnya 2 je. Dia jadi 3 kat sini. Okay. Jadi ada tambahan satu lagi kromosom X pada kromosom seks. Okay. Jadi sebenarnya jantina individu ni adalah lelaki. Jantina individu sindrom Klinefelter ini adalah lelaki. Walau bagaimanapun ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki tidak berkembang. So sama jugalah. Jadi suara dia tak garau, dia jadi gitu. Dia ada perkara-perkara yang agak weird lah. Patutnya lelaki dah ada jadi bidang kan. Jadi kalau untuk Klinefelter ni perkembangan ciri seks sekunder ini tidak berkembang. Okey. Nak sambung ke? Tak payahlah Okey, cikgu takut awak pening. Okey, jadi sekarang ni awak buka buka handout yang cikgu bagi tu. Okey, muka surat 132. Okey. Okey, 132 Okey, kita tengok. Okey, cikgu nak Izhar. Izhar baca soalan nombor 1 dan jawab. Apa kat left ni belaka? Orang nak bincang soalan dia pakai left. Line. Okey. Alright. Okey. Izhar. Antara berikut yang manakah huraian tepat bagi istilah fenotip? Soalan muka surat 132 sayang. Oh, 132. Apakah jenis gamet yang dihasilkan oleh pokok kacang P. heterozygote RRYY bagi bentuk dan warna biji benih? C. D. Okey. So dia kata, kejap Okey, sekarang ni dia kata apa? So pokok kacang P dia R kecil R besar, Y besar Y kecil. So berkemungkinan dia punya gamet dia boleh jadi apa? R besar, Y kecil, R besar, Y besar, R kecil, Y besar, R kecil, Y kecil. Okay, so jawapannya adalah D. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 siapa dekat situ? Ilyas boleh cakap Siapa lagi ada? Isa? Ya ke? Okay, soalan nombor 2. Apakah perbezaan antara kacukan monohybrid dan kacukan dihybrid? A. Kacukan monohybrid melibatkan satu induk manakala kacukan dihybrid melibatkan 2 induk. Ya tak? Monohybrid melibatkan satu induk. Kacukan dihybrid melibatkan 2 induk. Salah. D. 2 induk ke sayang? Sekarang ni dia pakai pokok kacang P. Dan dia nak kata kalau monohybrid
apalah. Jadi cikgu tahulah. Ada lagi yang belum faham Okay, kalau monohibrid maksudnya dia melibatkan kacukan satu ciri. Okay. Tapi kalau dihibrid melibatkan dua ciri. Bukan induk. Faham bukan induk tapi ciri. Okay. Jadi mana satu? Ciri ataupun apa dalam bahasa biologi ni adalah trait. Okay. Ciri Ciri yang ciri lah ciri. Trait ni adalah ciri. Okay. So, jawapan dia apa sepatutnya? D. D. Okay. Alright, seterusnya kita tengok nama. Aina. Okay, Nah? Ya, okey. Di antara kacukan yang disenaraikan di bawah, yang manakah akan memberikan nisbah genotik 9/3/3/1 dalam generasi seterusnya? A. Dia kalau nak dapatkan 9/3/1, dia antara heterozygot dengan heterozygot. B. Heterozygot dengan heterozygot. A, B, A, B. So baru dapat 9/3/1. Kalau 3 nisbah 1, nak dapat dia A kali dengan senyawa dengan A. Satu ciri kan. Yang ni monohibrid, yang ni melibatkan satu trait. Okay. Mendel pertama kan. Yang ni Mendel kedua. Yang ni dihibrid. Tapi nak dapatkan 9/3/1 ni dia kena heterozygot. Okay. Alright. Soalan nombor 4. Nampak macam tak faham lagi awak ni. Okay, nombor 4. Volunteer lah atau kau panggil payah je. Okay, Amin. Raja di bawah menunjukkan kacukan dihibrid antara dua pokok kacang pi. Induk biji licin kuning atau bibi jiji besar. Tu dengan biji berkedut hijau, bibi kecil, jiji kecil. Antara berikut yang manakah menunjukkan genotip yang betul bagi 1, 2 dan 3? D. B ke D? Donkey ke bola? Dadu. Okay. Alright, okay, betul, pandai. Okay, so gamet untuk 1 tu adalah B besar, G besar. Yang kedua adalah B kecil, G kecil. So bila berlaku persenyawaan kan, so dia akan jadi apa? Yang ni B besar, G besar. Kat sini B kecil, G kecil. So bila berlaku persenyawaan, so dia akan jadi B besar, B kecil, G besar, G kecil. Okay, beres. Okay. Huraikan maksud kacukan dihibrid. Okay, apa kacukan dihibrid? Kacukan antara apa dia? Dua induk yang berbeza dari segi ciri yang berbeza. Okay? Dua induk yang berbeza dari segi dua ciri yang berbeza. Okay, soalan nombor 2. Okay, rajah di bawah menunjukkan rajah kacukan pewarisan dihibrid antara pokok kacang pi tinggi yang menghasilkan biji benih bulat dengan pokok kacang pi rendah yang menghasilkan biji benih berkedut. T besar merupakan alel dominan bagi batang tinggi dan T kecil merupakan alel resesif bagi batang rendah. Okey, G besar biji benih bulat dan G kecil adalah alel resesif bagi biji benih berkedut. Okey. Jadi cikgu nak Nafis. Nafis ada tak? Ada. Okey, Nafis, apa gamet untuk tu, yang satu tu, yang kosong tu? T besar, G besar. Very good, Nafis. Okey. Takif ada tak?
Takif? Okey, yang kedua apa jawapan dia? Tahu. Takif tengok je kat atas tu dia tuliskan. Okey, dia kata apa? Genotip induk. Okey, genotip induk ni maksudnya kandungan genetik induk adalah T besar, T besar, G besar, G besar. Okey, yang satu lagi T kecil, T kecil, G kecil, G kecil. So gamet dia ambil je daripada sini. So gamet dia, bila dia mengalami meiosis, ambil je daripada sini. Ambil satu, ambil ciri yang berbeza kan. T, sebab dia bawa dia sepasang, dia katakan apa namanya ni, satu ciri Allahu Akbar. Tak apalah, okey nanti. Okey, T besar, G besar. Yang ni buat turun je. T kecil, G kecil. Kan dia dua ciri kan sebab dia kacukan dihibrid kan. Satu ni ciri ketinggian, yang ni ciri bentuk biji benih kan. Okey, so lepas persenyawaan dia jadi apa? Yang ni lepas disenyawakan dia jadi apa? Ambil je daripada sini. Okey? So T besar, T kecil, G besar, G kecil. Okey? So F1 fenotip, F1 apa dia? Fenotip. Fenotip itu adalah apa dia? Fenotip. Fenotip ni apa? Ciri yang dipamerkan. So apa yang dipamerkan? Tinggi Tinggi dan biji benih Tinggi bulat. dan tinggi dan bulat. Okay? Alright. So tengok A. Lengkapkan jawapan dalam petak yang disediakan dalam rajah di atas. Okay, maksudnya kita kena buat apa ni? Kita kena buat segi 4 apa? Segi 4 punet. Punet. Segi 4 punet. So kita ambil je lah gamet. Okey, gamet dekat atas tu. Okey, T besar, G besar. Okey. Lepas tu T besar, G kecil. T kecil, G besar. Lagi satu, T kecil, G kecil. Okey. Kita ambil gamet dia Okey, sebelah sini pula. T besar, G besar, sama je. T besar, G kecil. T kecil, G besar. Lagi satu, T kecil, G kecil. Okey. So, buat persenyawaan. Yang ni kalau yang 9331 kita kena buat segi 4 panet. Okay? So, kita dapatlah T besar, G besar, G besar, T besar, G kecil, G besar, T besar, T kecil, G besar, G besar. Faham kan? Cikgu buat laju ni. T besar, T kecil, G besar, G kecil. Okay, yang ni. T besar, G besar, G kecil, T besar, G kecil, G kecil. T besar, T kecil, G besar, G kecil, T besar, T kecil, G kecil, G kecil. T besar, T kecil, G besar, G besar, T besar, T kecil, G besar, G kecil. T kecil, T kecil, G besar, G besar, T kecil, T kecil, G besar, G kecil. Balik dulu cikgu. Okey. T kecil, T besar, G besar, G kecil. T kecil, T besar, G kecil, G kecil. T kecil, T kecil, G besar, G kecil. Last kali. T kecil, T kecil, G kecil, G kecil. So, nisbah dia macam mana? 9331. Ada dah kat belakang ni. Okey. Jadi B tu settle dah. Okey, so tentukan kebaran kalian memperoleh pokok kacang P tinggi dan biji benih berkedut dalam generasi F2. So, apa dia? 3 daripada berapa? 16. 3 per 16. Yes, very good. Okay, next. Okay, pandai anak cikgu. Okay, next. Okay, nyatakan nisbah fenotip anak dalam generasi F2. Kan tadi kita dapat 9, 3, 3, 1. So kita dapat apa tadi? Fenotip, ciri yang dipamerkan. Tinggi dan biji benih bulat. Berapa kita dapat? 9. 9. Tinggi dan biji benih berkedut. Maksudnya kalau yang 9 ni dia T besar, G besar ataupun T besar, T kecil, G besar, G kecil. Betul tak? Kan?
Sebab dia yang dominan menindas resesif. Okey? Okey, yang tinggi dan biji ke cikgu salah? Betul lah. Okey, tinggi dan biji benih berkedut. So maksudnya dia akan jadi T besar, biji benih berkedut, G kecil, betul? Ataupun T besar, T kecil, G kecil. Faham tak ni? Faham kan? Okey. So berapa? 3 lah kan? Okey, kalau yang satu lagi rendah dan biji benih bulat. Maksudnya T kecil, G besar. Satu lagi T kecil, G besar, G kecil. Sebab dia bulat itu adalah dominan. Dan last kali ada satu T kecil, G kecil. Okey, rendah dan biji benih berkedut. Okey, next. E. Terangkan nisbah anak-anak generasi F2 yang terhasil berdasarkan kepada hukum Mendel. Okey, jadi kita bagi tahu je lah. Okey, kita kata berdasarkan hukum Mendel tadi kan. So kita kata ada nisbah pokok yang dihasilkan pada F2 adalah 9 tinggi yang mempunyai bentuk biji benih yang bulat kan. Tinggi, lepas tu biji benih bulat. Okey, tinggi, bulat. Kemudian 3 ni tinggi, berkedut. Yang ni rendah. 3 rendah dan bulat. Dan 1 rendah dan berkedut. Okey? Okey. Soalan nombor 3. Pokok kacang pih tinggi berbunga ungu. Okey. T besar, B besar. So, mula-mula sekali kita nak tulis apa? Nak tanya siapa ni? Huzaifah. Mula-mula kita nak tulis apa mula-mula bila kita nak buat? Huzaifah? Okay. Nak tulis apa mula-mula? Mula-mula sekali kita nak start. Kita nak tulis apa? Huruf I kat depan. Cikgu bagi hint. Tahu ke tak tahu? Tak. Orang lain? Mula-mula kita nak tulis apa? Yes, induk. Kita start dengan induk. Mesti start dengan orang tua dia. Macam kita lah, kita datang daripada mak ayah kita kan. So datang daripada induk. So soalan ini dia kata pokok kacang pih tinggi berbunga ungu dikacukkan dengan pokok kacang pih rendah berbunga putih. Jadi itu adalah induk. Okay? So fenotip induk. Maksudnya fenotip adalah ciri yang dipamerkan. Okay? So ciri yang dipamerkan oleh induk adalah tinggi, pokok kacang pih tinggi dan bunga warna ungu. Okay, yang ni fenotip induk. 1. Okay. Yang satu lagi adalah fenotip dia apa? Rendah dan bunga putih. Okay. Genotip induk maksudnya kandungan genetik. Tinggi dengan ungu dia bawa genotip T besar, B besar. T ni represent sebagai tinggi, B ni warna ungu. Jadi dia cross dengan genotip yang kedua yang resesif T kecil, B kecil. Okey, lepas tu kita nak buat apa pula? Lepas kita senaraikan ni. Kita buat apa? Proses apa? Meiosis. Yes, proses meiosis. So menghasilkan gamet. So daripada ni dia terpisah, dia bawa 2 ciri. Dia bawa 2 ciri. Okay, hukum apa? Hukum apa dia? Ya Allah ya Tuhanku. Kalau Mendel 1 segregasi. Yang kedua ni apa? Bebas. Apa dia bebas? Pengaturan. Apa dia? Pengaturan bebas. Okey. Jadi
dia pun turun. Dia ambil dari sini je. So T besar, B besar. Ni gamet dia. So dia akan cross dengan T kecil, B kecil. Okay, so ni gamet dia. So bila berlaku, dia punya ni cara dia kita tulis tu tulis macam cikgu buat ni. Persenyawaan. So T besar dengan ni akan dapat T besar, T kecil, B besar, B kecil. Okay, so dapat apa ni? Ni adalah genotip F berapa? F1. Apa dia fenotip F1? Apa dia fenotip F1? Semua pokok kacang api tinggi dan Tinggi dan berwarna bunga berwarna ungu. Sebab apa? T besar dia menindas yang T kecil ni. Jadi dia tak tunjuk pun ciri yang rendah. Even dia ada bawa gen rendah tapi yang dominan menindas resesif. Okay? B besar dia menindas B kecil. Jadi dia tak tunjuk warna putih, dia tunjuk warna ungu. Kecuali B kecil baru dia tunjuk warna putih. Okay, so ini jawapan dia last sekali. Okay, so dia kata nyatakan genotip dan fenotip bagi generasi F1 yang terhasil. So genotip dia T besar, B besar, B kecil. So fenotip dia adalah pokok kacang pi tinggi dan juga yang mempunyai bunga yang berwarna ungu. Okay. Gunakan segi empat planet di bawah mendapatkan genotip dan fenotip bagi generasi F2 apabila generasi F1 dibiarkan melakukan pendebungaan sendiri. Jadi, bila dia buat pendebungaan sendiri, dapat apa tadi? Kita dapat T besar, T besar, T kecil, B besar, B kecil kan? So, bila dia menjalankan pendebungaan sendiri maksudnya dia bersenyawa sesama sendiri. So T besar, T kecil, B besar, B kecil. Ni apa? Ni generasi, ni adalah genotip F1. Tadi yang kita dapat tadi. Yang tadi kita dapat. Okay. So, apa gamet dia? So, gamet dia adalah, dia boleh jadi T besar. Apa dia? B besar. Kan? Lagi? Apa lagi boleh buat? T besar, B kecil. Lagi? T kecil, B besar. Lagi satu T kecil, B kecil. Yang ni baru untuk yang ni. Yang ni pun sama juga. Untuk yang ni pun sama. T besar, B besar. T besar, B kecil. Sama je macam ni. T kecil, B besar. T kecil, B kecil. So kita pun buatlah segi empat planet. So segi empat planet. Okay. Kat sini T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, T kecil, B kecil. Yang ni selebih pula dah. Okay, satu lagi sama juga. T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar. Satu lagi T kecil, B kecil. So, buat crossing. Okay, sorry. Okay, so buat crossing macam biasa. So dapatlah berapa nisbah dia? Akan jadi genotip ratio dia akan jadi 9, 3, 3, 1. Okay, so nisbah fenotip akan jadi apa? 9 ni akan jadi apa? tinggi dan berwarna ungu. Tinggi dan warna ungu. Okay, lepas tu 3 tinggi warna putih. 3 lagi rendah Warna putih. ungu kan, dan satu lagi rendah putih. Gitu. Okay, alright. Nak sambung lagi? Okay, untuk soalan muka surat 136 kita bincang sama-sama. Okay, kejap. Antara berikut pernyataan manakah yang benar bagi kedua-dua kromosom dan juga jin? Mana satu jawapan dia awak rasa? Kod untuk protein tertentu mungkin wujud sebagai 2 ataupun lebih alel, mungkin sebagai dominan ataupun resesif, boleh disalin dan diwarisi melalui mitosis. Manakah yang benar bagi kedua-dua kromosom dan juga jin? Mana satu yang benar?
Apa jawapan dia? A. A, kod untuk protein tertentu? Okey, ingat lagi tak proses masa kita sel ada G1S, G2 kan? Lepas tu mitosis kan? Okey. So, ni dekat salah satu tu lah. D. Okey. Boleh disalin dan diwarisi melalui mitosis. Okey. Alright, soalan nombor 2. Okey, raja di bawah menunjukkan sepasang kromosom dan satu sel organisma. Okey, apa yang diwakili oleh P? Kedua-dua tu, apa benda tu P tu? Jin. Gene ke? Alel. Alel, yes. Alel kan? Alel mewakili gene. Jadi pada kromosom homolog tu maksudnya alel lah. Okey? Sekejap. Salah. Cikgu salah. Jin tu. Jin. Sebab dia mewakili kan kedua-dua ni. Okey? Ni adalah jin, sorry. Okey, nombor 3. Apa yang dimaksudkan oleh locus? Kedudukan jin pada kromosom. Yes, very good. Kedudukan jin pada kromosom. Okey, nombor 4. Apakah alel? Versi berbeza bagi jin yang sama. D. Versi berbeza bagi jin yang sama. Nampak tak? Jin tadi kan kereta sedan. Contoh tadi kan kereta sedan. Dia punya alel dia apa? Kereta sedan jenama Q, kereta sedan jenama P. Gitu. Okey? Jadi dia versi berbeza bagi jin yang sama. Versi kereta sedan boleh jadi kereta Proton, boleh jadi kereta Honda, boleh jadi kereta Kia. Okey. Okey, soalan nombor 5. Apakah struktur yang boleh didapati dalam nukleus sel badan seorang perempuan? Kromosom X. Ya, apa dia? A, B, C, D? C. Yes, kromosom X. Okay. So muka surat 137 tu awak buat sendiri dulu. Okay, tadi kita stop dekat tak disjungsi kromosom. So hari Rabu ni kita sambung insyaAllah. Okay, so cikgu rasa itu je lah untuk hari ni. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay, ada? Tak ada Okay. So jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi anak-anak. Kita nak berjaya, insya-Allah. Kita tak tahu lagi bila kita nak habis ni. Ni daripada bulan 9 dia forward sampai bulan 10 pula. Entah tahun depan pun tak tahu. Awak bulan 2 dah awak nak periksa. Jadi macam mana? Jadi bila kita kena sedar diri kita, okay, cikgu tak mau marah-marah. Cikgu tak suka marah. Cikgu tak mau jadi garang saja je nak jadi garang. Tapi cikgu memang tak boleh jadi garang. Okay, tapi cikgu harap awak dapat cikgu baik macam ni. Tolong tolong dengarlah cakap cikgu. Cikgu tak suka kalau cikgu tak suka dalam keadaan stres. Cikgu tak suka juga anak murid cikgu benci kat cikgu. Cikgu tak suka macam tu. Tapi cikgu doa supaya kamu anak-anak jadi anak-anak yang rajin. Kalau tak faham tolong tanya cikgu. Takif, apa dia tadi yang buat jawab salah. Siapa lagi tadi tak ingat dah. Okey. Uzaifah, kalau tak tahu, kalau tak tahu, tolong WhatsApp cikgu tanya. Cikgu boleh type, tak apa, cikgu akan pakai voice note. Tanyalah si Syafiqah, semua dia tanya soalan kat cikgu. Bila cikgu awak tanya, cikgu type je. Cikgu terus je cakap macam mana, cikgu explain kat awak. Lagi seronok bila awak tanya cikgu direct. Okay? So cikgu tak nak marah-marah, cikgu tak suka marah-marah. Okay? Alright? So itu je lah untuk hari ni. So, record pun sekali dengan bebelan Okay. Jadi terima kasih anak-anak for spending time. Okay. So jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam. Nanti cikgu post dalam YouTube. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.